Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang dan fokus hari ini, Sarawak terus teroka peluang dan potensi tenaga hijau menerusi pengurusan sisa pepejal. Perinciannya langsung saja bersama Vanessa Mering di sana. Silakan, V. Ya, terima kasih Miza. Sarawak akan terus menjalinkan kolaborasi dengan Sweden dalam membangunkan tenaga hijau, khususnya pengurusan sisa buangan kepada tenaga WTE. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, perkongsian kepakaran dengan Sweden yang sudah maju dalam bidang WTE amat signifikan dalam usaha mencari penyelesaian kepada sistem pelupusan sampah buangan yang lebih mampan di Sarawak untuk menghasilkan tenaga hijau. Menurut beliau, menerusi dasar pengurusan sisa pepejal yang cekap, Sweden terbukti berjaya menjana tenaga daripada sisa pepejal berbanding negara-negara Eropah lain. Jelasnya, beliau amat tertarik dengan industri WTE dan sekarang merupakan masa yang sesuai bagi kerajaan negeri mengambil langkah memantapkan lagi sistem pengurusan sisa pepejal bagi memastikan kesejahteraan rakyat pada masa depan. Beliau berkata demikian semasa mengetuai rombongan kerajaan Sarawak ke agensi tenaga Sweden dalam siri lawatan kerja ke Sweden. Dalam perkembangan lain, Premier juga tertarik dengan sistem grid elektrik rentas sempadan di Sweden yang mengeksport tenaga ke negara-negara jiran seperti Denmark, Norway, Finland, Jerman, Lithuania dan Poland. Katanya, Sarawak juga memiliki potensi keupayaan yang sama dengan Sweden dengan mengeksport tenaga elektrik ke negara jiran seperti ke Kalimantan, Indonesia. Delegasi Sarawak turut mengadakan pertemuan dengan Hitachi Energy yang merupakan syarikat utama dalam sektor utiliti, industri dan infrastruktur di negara Baltik tersebut dengan rangkaian perkhidmatan di seluruh dunia. Suruhanjaya Koperasi Malaysia memandang serius aspek tadbir urus melibatkan kegagalan pematuhan Seksyen 60 dan Seksyen 39 Akta Koperasi 1993 oleh Koperasi. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Senator Saraswati Kandasamy berkata, ini kerana kegagalan mematuhi seksyen berkenaan akan menyebabkan koperasi hilang kelayakan untuk mendapatkan kemudahan pembiayaan pinjaman tabung modal pusingan dan bantuan geran. Setakat Disember 2022, 40% daripada lebih kurang 9,000 koperasi yang layak diaudit gagal mematuhi Seksyen 60 tersebut yang menuntut penyediaan penyata kewangan bagi tujuan pengauditan. Manakala Seksyen 39 wajibkan koperasi mengadakan mesyuarat agung. Kebanyakan koperasi ini menghadapi masalah ini setelah COVID. Sebab dalam tempoh masa itu koperasi tidak dapat menyediakan akaun ataupun perniagaan koperasi merosot. Ada pelbagai sebab mereka tidak dapat menyediakan akaun mereka dalam tempoh masa yang ditetapkan. Jadi ini menjadi berterusan bagi tahun-tahun berikutnya. Timbalan Menteri itu ditemui selepas perasmian Taklimat GP23 Garis Panduan Pelaporan Penyata Kewangan Koperasi Pindaan 2020 Negeri Sarawak 2023 di Kuching. Jelasnya SKM mengambil inisiatif bukan untuk menghukum tetapi memberi galakan dan bantuan kepada koperasi kecil dan mikro dalam penyediaan penyata akaun agar boleh diaudit dan seterusnya memulihkan koperasi menjadi koperasi yang aktif. Dalam pada itu, Naib Pengerusi Eksekutif Operasi dan Kawal Selia SKM Siti Azlin Ahmad Dauta dalam ucapannya berkata taklimat tersebut memberi fokus kepada penyertaan penyata kewangan yang seragam dan memenuhi standard dan piawaian sistem perakunan yang diguna pakai di Malaysia. Dalam perkembangan lain, Saraswati memberitahu permasalahan yang membelenggu komuniti India meliputi bidang pendidikan dan ekonomi telah diangkat untuk pertimbangan Kerajaan Persekutuan. Ini bagi perbincangan dan mencari penyelesaian menyeluruh merangkumi semua komuniti tersebut di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Beliau berkata demikian sebagai mengulas mengenai permohonan dari komuniti India di Sarawak semasa pertemuan terdahulu dengan komuniti tersebut dan menambah permohonan serupa telah disuarakan komuniti India di Semenanjung. Katanya isu pendidikan dan ekonomi merupakan masalah utama yang membelenggu komuniti India. Justru penyelesaian holistik perlu dicapai untuk komuniti India seluruh negara. Beliau menambah satu forum kebangsaan untuk koperasi India akan diadakan sebagai venue dialog bagi cadangan dan penyelesaian konkret untuk meningkatkan ekonomi rakyat.
Sebanyak 4 program akan diadakan bersempena sambutan perayaan Hari Kebangsaan Peringkat Sarawak 2023 di Muka pada 30 dan 31 Ogos ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah yang juga menteri bertanggungjawab terhadap sambutan tersebut berkata ia melibatkan program Ambang Merdeka, Unity Ride and Walk, Majlis Perhimpunan dan sesi tekad perpaduan penuhi harapan. Katanya program Ambang Merdeka akan diadakan di Dataran Pehen Setiaraja bermula pukul 8 malam pada 30 Ogos. Pada 31 Ogos, sambutan akan dimulakan dengan Unity Ride and Walk di lokasi yang sama bermula pada pukul 7 pagi dan dirasmikan oleh Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Ini diikuti Majlis Perhimpunan Hari Kebangsaan Peringkat Sarawak 2023 bertempat di Dewan Serbaguna Politeknik Muka bermula pukul 10 pagi. Majlis perhimpunan tersebut akan dirasmikan oleh pemangku yang di-Pertuan Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awan Nasar dan isteri Dato' Fatimah Muhammad Iskandar. Dato' Patinggi Abang Johari juga akan menyampaikan amanat pada majlis berkenaan. Pada sebelah petang, sesi tekad perpaduan penuhi harapan akan dihadiri oleh beliau sendiri dan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah di Dewan Serbaguna Sentex. Datuk Seri Fatimah bercakap kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia di Astana Negeri Petra Jaya Kuching pagi tadi. Kunjungan hormat hampir sejam tersebut bagi menjemput pemangku yang di-Pertuan Negeri dan isteri menghadiri Majlis Perhimpunan Hari Kebangsaan Peringkat Sarawak 2023. Kerajaan Sarawak telah meluluskan 2 projek pembinaan loji rawatan air yang baharu di bahagian Kapit iaitu satu di Song dan satu lagi di Pekan Kapit. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julaihi Narawi berkata projek itu bertujuan meningkatkan kapasiti pemprosesan air bersih terawat bagi menampung permintaan yang semakin meningkat. Jelasnya menerusi cadangan projek loji rawatan air di Pekan Kapit, kapasiti pemprosesan air akan ditingkatkan dari 28.5 juta liter sehari MLD kepada 50 MLD. Ia melibatkan kos RM200 juta yang merangkumi pembinaan stesen pengambilan air mentah, kolam takungan, stesen pam penggalak dan saluran paip. Cadangan projek loji rawatan air di Song pula melibatkan dana RM80 juta. Apabila ia siap dilaksanakan kelak, ia mampu memproses 20 MLD air bersih berbanding 4 MLD ketika ini. Di bahagian Kapit sekarang kita ada permintaannya ialah 31.25 MLD. Itu the current demand lah. Jadi kita menganggarkan bahawa untuk jangka panjang ianya akan terus meningkat dari semasa ke semasa sesuai dengan pertambahan rumah, pertambahan penduduk di kawasan ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas taklimat mengenai projek pembangunan utiliti dan telekomunikasi bahagian Kapit bertempat di Pejabat Daerah Kapit. Mengenai kedua-dua projek itu, Jabatan Tanah dan Survey akan mengenal pasti tapak baharu yang sesuai. Datuk Julaihi kemudiannya berkesempatan melakukan lawatan ke Pusat Ekonomi Digital Song sebelum merasmikan projek bekalan elektrik luar bandar di Rumah Saminggat Anak Singki di Ulu Lajan Song. Polis Kuching telah menerima sebanyak 8 laporan palsu dari Januari hingga Ogos tahun ini yang dibuat bagi mengaburi masalah kewangan dan hutang. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Ashman Bajah menerusi kenyataan media memaklumkan ini merupakan peningkatan 100% berbanding 4 kes yang diterima bagi tempoh sama tahun lepas. Dalam pada itu, pada 9 hingga 21 Ogos lepas, sebanyak 3 laporan telah dibuat individu tempatan berusia lingkungan 31 hingga 34 tahun yang mendakwa menjadi mangsa kes samun, curi kenderaan dan curi wang tunai dalam kenderaan. Siasatan mendapati laporan ketiga-tiga individu tersebut adalah palsu.
Kesemua kes telah dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya dan pertuduhan telah dibuat di mahkamah di bawah Seksyen 182 Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan boleh didenda maksimum RM2,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Menurut ACP Asmon, tindakan tegas akan diambil terhadap individu yang membuat laporan palsu kerana perbuatan tersebut turut memberi gambaran negatif berlakunya jenayah di daerah Kuching. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Miza untuk berita seterusnya. Silakan Miza. Baik, terima kasih Vanessa.